Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Dah pukul 12. Tepat pukul 12. Terima kasih kepada anda yang baru join. Saya Nisha. Jadi tengah hari ini saya ingin bersama-sama dengan followers saya. Sama ada yang sedia ada menjadi followers. Ataupun yang telah lama jadi followers atau rakan-rakan saya. Terima kasih kepada anda. Semoga hujung minggu kali ini menjanjikan hujung minggu yang sempurna ataupun yang membahagikan ya. Walaupun kalau macam mungkin ada sesuatu yang kita rasa mungkin tidak menyenangkan ke, itu pun menyempurnakan hujung minggu ya, sebab hidup kita tak sempurna kalau tak ada up and down, tak ada sedih dan gembira. Okey, jadi sebelum saya nak teruskan, sebab tadi saya baru cuci muka, sebab ni di rumah kan. Saya biasakan cuci muka dengan air suam ya, mesti guna air suam untuk bilas ataupun sama ada menggunakan pencuci muka ataupun tanpa pencuci muka apa-apa pun. Sebab malam biasa saya pakai serum okey, saya share dulu daripada shop dekat bawah tu. First adalah Mr. Ampule ya, daripada Miracle. Mana dia dalam tu? Okey, tak ada dalam senarai dekat bawah. Sambil-sambil tu siapa yang ada dekat sini sila tap skrin ya, pecahkan telur kat atas tu ya, belum lagi like kat atas tu belum lagi dipecahkan. Jadi saya jemput anda untuk like skrin sementara saya mengenakan Miracle Mr. Ampule ni. Tadi sebenarnya saya nak pusingkan kamera, saya lupa nak pusing kamera untuk mirror, jadi nampak tulisan kat sini kan. Ini adalah free gift yang saya terima last week, tapi tengok sekejap sahaja dah tak ada dah dalam stok, cepat sangat habis. Sebab kalau produk yang bagus ini dah kali kedua masuk factory dan laku 100% dah habis dah dalam apps ya. Tapi mungkin kalau kita cari daripada agen-agen adalah sorry, memang saya biasa dekat rumah pun apa itu? Sebab saya dengan cucu saya ni, itu sebabnya hujung minggu ni santai saja. Ni macam yang kecil tu, sebab tingkat atas kan, dia kalau dia bangun tu dia suka campak something kat atas. Mak Aira tak ada kelas TikTok ya. Anak saya yang sulung tak ada influencer, dia ada kelas TikTok dekat KL. So kebetulan bila saya jumpa dia beberapa hari lepas, saya nak jumpa dia untuk saya belajar apa benda yang saya tak selesai lagi dalam TikTok yang saya tak pandai. Jadi saya jumpa dia dan dah selesai. Dan dia kata kebetulan dia nak pergi KL. Itulah dia, betul lah, dia dekat tangga, dia dah senyum dah. Kebetulan dia nak pergi KL, jadi dia tak nak hantar dia dekat anak dekat pengasuh. So saya cakap tak apalah kan, boleh jaga cucu saya kan, sebab saya memang tak jaga cucu. Sesekali je, dia dah turun dah tu kan. Nenda dia baru nak pakai serum ya, sebab saya akan pakai sikit. Kalau waktu siang saya pakai sikit, mesti pakai sikit, sebab kita dah berumur. Ni memang kena jaga kulit. Kalau kita betul-betul nak melambatkan penuaan ataupun nak menyihatkan kulit kita. Yang kecil tu biasalah, mesti dia bangun kan, dah sampai masa dia dah habis, dah ngantuk, dia cukup tidur dia dah akan bangun. Padahal malam tadi semua orang tunggu dia nak tidur. Cucu ni lain lah. Kalau anak saya dulu 6 orang malam memang tidur awal. Susah dia orang nak tidur lewat. Biasanya dia orang akan tidur awal. Sebab anak saya semua nyusu badan senang. Cucu ni dia lain sikit, cara jaga lain kan. Okay, saya suka pakai serum ni. Serum ni sebenarnya dari dekat setahun dah ya. Mula-mula keluar tahun lepas, mula dilancarkan daripada Miracle. Anak saya sponsor saya pakai, and then sekarang ni Miracle yang sponsor. Alhamdulillah. Kita kena request lah nak sponsor. Orang takkan sponsor kita begitu saja kan. Kalau kita dah biasa pakai, kita selalu share kan dekat TikTok ni, senang nak dapat sponsor. Dan Alhamdulillah lah. Sebab saya suka sangat serum ni. Umur saya dah 50. Saya sebenarnya susah nak cari serum yang sesuai. Jadi bila saya jumpa Miracle, sebab dia ada 12% niacinamide ya, yang bagus untuk melembabkan kulit secara. Terima kasih. Saya nampak kat sana yang biasa ada dekat komen saya. Sila tap skrin sikit, tak pecah lagi likes kat atas tu ya. Sementara saya pakai sedikit serum ni supaya kulit saya lembab. Itu yang best ya. Niacinamide ni dalam makmal ya, dibuktikan oleh saintis ya.
dalam tempoh 1 jam kulit kita boleh lembap serta-merta. Kadang-kadang kita ni malas ya. Saya lah bila dah berumur, sebenarnya memang daripada dulu pun mentang-mentang lah kulit ni tak ada masalah kan. Jenis tak kisah, sampailah nampak macam kulit tu dah kering sangat kan. Bila kering tu memang sebenarnya punca-punca antara punca-punca kulit kita ni senang nak berkedut kan. Saya ni anak-anak saya marah kalau saya berkedut, dia tak nak apa ni, tak kira anak lelaki anak perempuan sama aja. Semuanya dia kata apa, Umi janganlah cepat tua kan. Jadi anak-anak ni yang menjadi galakan ataupun penyebab untuk saya kelihatan sihat, beauty, healthy and happy skin. Daripada luaran dan dalaman sekali kan. Okey, jadi saya dah start dengan serum sebab saya belum pakai lagi. Dah cuci muka dengan air suam, dah minum air suam. Pagi-pagi saya tak breakfast. Biasa kalau tak lapar sangat, biasa saya amalkan untuk tidak breakfast, saya akan minum air suam. Dah habis dah tadi ni, saya ambil air baru. Saya sambil cuci muka dengan air suam tu. Kemudian tu nanti saya akan cerita apa yang seterusnya, sebab step by step kita akan cerita daripada serum tadi. Okey, jadi saya dah pakai serum ni sebab tak ada dalam stok. Kalau anda nak ya, boleh DM saya bila stok dah ada balik. Sebab benda yang bagus saya suka share, terutamanya dah berumur ataupun yang ada masalah kulit kering, masalah kulit. Sebab yang Cinnamide ni banyak manfaat dia. Boleh Google kan. Kalau Google dalam bahasa Inggeris memang banyak. Saya pernah mencari maklumat saya sebelum saya menggunakan apa-apa jenis kosmetik. Saya sangat cerewet daripada zaman muda sampailah dah tua macam ni. Saya sangat cerewet sebab saya suka ya tahu apa yang saya pakai ataupun makan ya. Itu yang seronok bila kita tahu keberkesanan dia, kita yakin dan kita rasa berbaloi ya untuk mendapatkan, tak kira berapa harga produk tersebut. Yang penting dia berbaloi. Macam tu jugalah serum ni, ramai pengguna lain dah tahu ya. Bila first dah tahu produk ni mula-mula, Dr. Syai, ada Dr. Syai yang pakar tentang kulit, selalu ada dekat TikTok live. Dia share tentang bagusnya dia Cinnamide ni untuk kulit. So ramai yang yang mencuba, dan memang masa tu awal-awal pun memang sold out, cepat sold out dekat apps ya. Agent Miracle memang akan dapatkan untuk sediakan stok masing-masing. Sehinggalah kawan-kawan saya yang dah tahu apa yang saya pakai, kawan-kawan sebaya kita terutamanya kan. Dia tahu apa kita pakai. Dia nak juga, itu yang saya cari dekat agent lain yang melalui TikTok. Alhamdulillah memang ada juga masa tu, tapi sekarang saya tengok stok pun dah tak ada dah. Stok dah tak ada. Jadi bagi anda yang berkenan nak dapatkan serum daripada Miracle ni yang ada 12% yang Cinnamide, anda boleh DM nanti, saya akan info balik ya kepada yang berkenaan untuk dapatkan balik. Untuk dapatkan ya, dia kalau harga melalui apps lain, harga dengan ejen pun lain. Harga dekat TikTok ni harga naik turun kan, sebab dia terima kasih baru saya nampak ada like ya. Terima kasih kepada anda yang like ya, mungkin no name ke atau siapa pun anda dekat sana. Saya sangat menghargai like anda, sebab daripada like anda ni lebih ramai lagi yang nampak ataupun yang masuk, insya-Allah. Dan tabarakallah untuk anda juga, jazakallah. Okey, jadi saya teruskan sedikit lagi tentang serum ni, serum daripada Miracle ni. Sebab saya dah pakai sebelum Ramadan tahun lepas, masa mula-mula keluar tu. Masa mula-mula keluar daripada factory, daripada baru dilancarkan April tak silap saya tahun lepas. Hampir tak sampai setahun lah, hampir setahun kan. Jadi ini yang botol yang seterusnya lah ya. Semua yang kebetulan bila saya dapat tu yang sponsor. Mula anak sulung saya sponsor, sebab anak sulung saya lah yang mengenalkan ataupun anak saudara yang dah lama dalam Miracle, sampai dia dapat kereta dia dapat kereta mewah dia daripada Miracle, dan macam-macam lagi lah Miracle suka memberi hadiah. Kemudian tu daripada hasil itulah bila anak saya nampak keberkesanan dan juga produk yang bagus. Sebab anak sulung saya pun jenis kulit sensitif. Sebenarnya dia lebih sensitif lah sebab dia muda lagi. Kulit dia lagi sensitif pada saya, sampai dia rasa macam takut untuk mencuba produk tempatan kan. Tapi bila dah jumpa Miracle, dia dah cuba. Sebenarnya sama je kami ni kan, jenis susah nak terima produk-produk yang kita tak tahu apa dia. Lebih memandang pada branded, sebab brand, kenapa sesuatu produk tu ada brand kan. Kajian dia, testimoni, kepercayaan kita lah ya, bila dah ada saintis dia. Sebab untuk kulit kita sendiri kan, itu yang kita nak.
Inilah dia. Saya biasanya saya alert untuk bateri. Jadi saya akan teruskan juga ya. Dah dapat dah notification bateri saya tinggal berapa. Okey, boleh tak ambil Umi punya wire charger, boleh tak? Umi lupa nak ambil tadi. Sebab bila turun daripada tingkat atas tu, macam-macam benda yang saya nak bawa, yang saya tak sempat share lagi pada minggu lepas. Benda-benda yang dapat free gift kan. Jadi saya akan ceritakan satu persatu. First daripada Miracle sendiri, daripada HQ saya dapat besi ampule lah. Ni bila baru keluar balik dalam factory. Kemudian tu bila saya tengok balik, saya nak masukkan hari ni dalam shop dah sold out kan. Tapi anda boleh dapatkan bila anda dah tahu. Saya dah terangkan tentang keberkesanan dia ya. Bila anda boleh lihat kulit saya sendiri ya, macam mana saya dah pakai daripada sebelum Ramadan tahun lepas hingga tahun ini kan. Jadi keberkesanan dia, bukan saya tak ada wrinkle ya bila dah umur 51. Memang setiap pagi bila saya bangun, saya tengok cermin, saya nak cuci muka tu, kita bagi salam pada diri kita sendiri kan. Assalamualaikum, kita sebut nama kita dan kita senyum dan kita tegur diri kita kan. How are you? Hi baby, hi darling. Kita sebut diri kita sendiri macam tu kan. Jadi kita ni bila kita dah nampak diri kita macam tu, secara tak langsung kita sentiasa nampak macam berumur macam saya ni, apa wrinkle yang dah naik. Ataupun kadang-kadang kita tidur tu tak tahulah mimpi apa ke kan, terlalu berfikir ke, kita tak tahu apa keadaan kita masa tidur. Bila bangun pagi kan, sebelum tidur tak ada wrinkle tu, bila bangun pagi tengok ada wrinkle ataupun kedutan dekat biasanya dekat mata kan. Mata ni sebab kita banyak berkelip, tapi masa kita tidur pergerakan dahi tu itu yang mungkin menyebabkan kedutan tu ya bila saya bangun pagi kan. Sebab kedutan tu semalam tak ada, bila bangun pagi ada kan. Itu yang saya sentiasa gunakan serum ni. Macam juga pagi tadi dah kulit dah clean kan, dah cuci dengan air suam. And then sebelum live ni memang saya nak pakai semasa live dan nak tunjukkan pada anda macam mana keberkesanan dia dan juga pengalaman saya dengan Miracle. Saya tak takut tua sebab memang tua tu saya nak orang nampak saya berumur ataupun sesuai dengan usia, supaya orang tahu saya telah berusia. Dan kita nak biar orang tahu kita ni saya seorang nenek. Biar orang nampak kita ni dah berumur dan orang layan kita seperti usia kita. Kalau kita sebab saya biasa orang tak perasan umur saya kan. Masa saya kerja dululah ya, masa di hotel kan, umur saya 30-an. Kita bergaul dengan anak-anak yang muda-muda kan. Kadang-kadang dia orang tak perasan umur saya. Itu yang tak best kan. Kalau orang nampak kita sentiasa muda, orang anggap macam kita sebaya. Layanan macam rakan sebaya tu yang tak best. Sedangkan saya nak gap tu. Saya nak cara orang bercakap dengan kita macam anak-anak, zaman anak-anak ataupun adik-adik ni kan, yang umur jauh pada kita ni, menganggap kita seperti umur kita, bukan menganggap kita sebaya dengan diorang. Itu keburukan kalau kalau kita ni asyik nampak muda sangat dan kita berada di lingkungan golongan yang muda. Itu pengalaman saya lah yang saya tak nak. Kita nampak muda sangat supaya orang tak anggap kita ni macam sebaya dengan diorang kan. Jadinya memang honestly kalau orang tanya saya umur saya tak kisah nak sebut umur kan, sebab yang penting orang tahu. Dan kita kena saling hormat-menghormati lah ya dengan siapa. Itulah penting, biar kita ni nampak berumur sikit, cuma kita kena jaga kesihatan kita. Orang nampak kita kan, biar ada wrinkle yang semula jadi tu tak apa, cuma kita kena biar dia nice ya, cantik ataupun sihat. Berumur dengan cara yang sihat ataupun wrinkle kita tu pun kita tahu itu adalah semula jadi, cuma kita boleh melambatkan penuaan. Ataupun wrinkle yang sihat, maksudnya wrinkle tu tetap ada, tapi kulit yang lembab ya, kulit yang sihat ya, kulit yang bahagia. Itu sebab saya namakan akaun yang ini Beauty, Healthy and Happy Skin ya. Supaya saya sentiasa alert ataupun menjaga apa kurniaan yang Allah dah bagi dekat saya ni, dan saya dapat kongsikan kepada anda dekat luar sana kan. Korang-korang semua ataupun anda kat luar sana, saya jarang guna perkataan korang-korang tu. Untuk menjaga kesihatan kulit daripada muda ya. Sebab daripada kesihatan kulit ni lah, macam pagi-pagi kita tengok muka kita kat cermin, kita rasa happy ya kalau kulit kita sihat ya. Kalau sebelum tidur kita dah pakai serum, bangun pagi memang glowing, memang kesan daripada serum tu ya, memang boleh nampak pagi. Okey, seterusnya saya akan pinkan produk yang pertama saya letakkan kat bawah tu
Yang mula-mula saya masukkan adalah produk yang mula-mula saya tak ingat produk apa yang saya jual, tapi yang terjual ya dan masih lagi ranking terbanyak lah ya dalam jualan saya yang tak berapa banyak ni. Tapi antara semua jualan ni, inilah yang paling banyak, iaitu pengilat kuku. Pengilat kuku ni paling murah dekat sini yang saya jumpa. Kebetulan inilah yang paling murah daripada benda yang sama ataupun kualiti yang sama, barang yang sama. Saya nak tunjuk pun saya tak boleh nak naik turun banyak kali lagi dah kat atas kan. Saya kena cari dalam handbag saya lah. Ada memang sentiasa ada dalam handbag kan, sebab saya suka mengilatkan kuku saya. Saya suka kuku saya kelihatan bersinar, bersih kan, ataupun kalau kita suka kulit kita, kuku kita cantik, jadi kita alert juga kuku kita panjang sikit pun kita nak potong kan. Kemudian tu macam saya tak boleh terlalu pendek sangat kuku saya ni. Nanti susah nak buat kerja, jadi tak lasak kan. Sebab isi bawah kuku tu sensitif. Kalau terlalu pendek sangat, kita kan buat semua kerja kat rumah kan. Kalau macam tiba-tiba terkasar kan, ada benda-benda yang kasar kena bawah kulit, jadi kuku tu dia terkoyak sikit. Itu yang tak sanggup tu, sebabnya kuku saya akan panjang sikit. Itu sebab saya suka menjaga kuku. Jadi sentiasa alert ataupun perhatikan kuku tu tidak terlalu panjang kan, ataupun dalam keadaan yang baik lah ya, dalam keadaan yang sihat. Yang penting sihat dan kebetulan cantik jugalah. Kita nampak diri kita sendiri cantik dan kita rasa seronok ya. Kita boleh healing dengan diri kita sendiri ya. Bermula dengan muka kita rasa kulit kita ni sihat, cantik kan. Kita sendiri kita rasa kita menghargai diri kita sendiri, dan kita lihat macam apa saja, sebab kuku dekat tangan ni kita sentiasa nampak kan. Jadi bagi saya lah ya, saya share pada anda macam mana saya rasa happy setiap kali saya nampak kuku saya berkilat cantik kan. Kalau macam ada garis-garis sikit lebar basuh pinggan tu, itu normal kan. Itu normal. Jadi saya akan bersihkan balik kuku saya tu ataupun kilatkan balik kan. Saya gunakan pengilat kuku tu. Jadi anda boleh tengok kat sana, harga dia sangat murah. Dekat pasaran benda yang sama harga berbeza-beza ya, tapi dekat sini harga dia sangat murah. Okey, sebelum bateri saya drop, saya memang kena ambil tali charger saya. Sebab anak saya kena jaga cucu saya. Cucu saya ni dia biasalah budak-budak kan, baru 2 tahun lebih kan. Kena tengok. Sebab saya dah buat start dah buat shopping balik. Sesi yang lepas just sembang-sembang, tak apa kalau dia masuk kan. Itu yang semalam, yang sebelumnya saya tak buat shopping sebab saya tak nak ada gangguan ataupun melanggar guideline daripada daripada TikTok kan. Memang tak boleh kan. Okey, saya excuse kejap, saya nak ambil charger saya, tali charger saya tu, wayar tu, supaya live saya ni tidak terputus di tengah jalan. Okey, tunggu sekejap.
Hai, terima kasih kepada anda yang setia dekat sana. Saya masih nampak view saya yang seorang ni. Okey. Dah letak dah nyawa phone ni, jadi saya bebas lah nak sambung balik. Okey. Terima kasih kepada anda yang masih stay. Apa khabar? Assalamualaikum. Direction dekat situ, pin and introduce another product. Okey, saya nak sambung balik tadi. Lupa pula ya, bila saya masuk bilik nak ambil pengilap kuku tadi lupa. Tapi anda boleh lihat kat sana kat bawah. Kalau ada permintaan baru saya ambil. Tapi buat masa ni baru je turun. Saya ingat dalam gambar tu cukup buat masa ni. Sebab saya nak pergi kepada yang seterusnya ya. Seterusnya free gift yang saya dapat last week adalah Korea Foodholic Soothing Gel 99% aloe vera 300 ml. Okey, saya pinkan sekarang. Ni harga dia sebenarnya dah turun ya. Last week harga dia RM8 lebih. Hari ni harga dia dah turun. Itulah yang best kita dalam apa ni? Dalam TikTok ni harga dia turun naik kan. Masa harga yang rendah ni lah ya. Mula saya ingat saya nak beli sebab saya suka sentiasa ada aloe vera dalam rumah. Terutama yang murah macam ni. Yang mahal pengguna, yang murah. Tapi yang mahal tu apa ni, kalau macam benda yang sama, cuma brand ataupun apa ni, biasanya kalau brand ni dia melepasi apa ni, lab semua kan. Itu sebab harga dia berbeza dan juga nilai brand tu. Itu lebih kepada kalau ada kulit sensitif ya, kalau ada masalah kulit baru saya gunakan yang gel yang apa ni, yang biasa saya beli sebelum ni, ataupun saya guna yang dah lebih 20 tahun sebenarnya jenama satu lagi tu. Saya tak sebut sebab saya tak share dekat sini. Apa ni yang saya nak cerita sekarang ni adalah aloe vera 99% ya, daripada Foodholic ya. Daripada Foodholic. Ni saya tak terbalikkan. Tadi saya nak terbalikkan kamera supaya anda nampak tulisan dia. Tapi sebab dah ada dekat situ kan, saya dah pinkan, anda boleh tengok apa yang saya gunakan dengan aloe vera ni. First sekali saya suka letak dekat tadi saya dah pakai serum kan, jadi saya tak pakai. Sebab aloe vera ni dia berasid. Jadi kalau kulit saya tak ada masalah, saya tak pakai dekat keseluruhan kulit kan. Saya suka aloe vera ni untuk menjadikan apa ni, kening saya kemas. Kening saya dia, sebab dia dah tak banyak apa ni sangat kan, tak banyak bulu kening tu. Tapi saya suka dia kemas. Saya dah biasa dah, memang daripada dulu itulah cara saya. Jadi walaupun kening kita ni sikit, tapi kalau kita kemaskan dia nampak tersusun dan okey, tada. Barulah nampak tak bersepah kan, barulah nampak ada yang sikit-sikit tu. Itulah cara saya kat rumah. Kalau saya nak keluar pun macam tu juga. Mungkin kalau kita tengok situasi lah. Mungkin kalau nak jumpa klien ke, ada masa-masa tertentu yang perlukan saya pakai sedikit makeup ke kan, saya akan pakai. Tapi base dia mesti nak ada aloe vera. Aloe vera ni boleh kata yang sentiasa kena ada bagi saya lah. Memang saya suka ada, dan anda pun boleh tiru juga. Dan boleh dapatkan aloe vera yang murah macam ni daripada Foodholic ni kan. Pertama dia less, paling sikit apa ni, chemical dia 1% saja. 99% tu semua aloe vera, tu yang best. Kemudian tu bila murah, kita boleh guna sebanyak-banyaknya. Saya suka aloe vera ni guna daripada hujung rambut ni. Ini memang daripada muda ya, saya guna dah lebih 20 tahun. Dulu memang siap tanam pokok, kebetulan ada kawan saya hadiahkan jenis yang aloe vera yang besar ya. Jenis barbadensis ya. Dan kebetulan masa tu jugalah bila saya dah jumpa brand tu jadi saya sama-sama dengan kawan-kawan yang lain kan, kita buat perniagaan. Dan memang sebab syarikat yang mengeluarkan aloe vera tu adalah syarikat yang terbesar di dunia ataupun mempunyai ladang aloe vera sendiri. Itu yang menarik. Dan juga bila study kan, kita sama-sama study dengan pakar-pakar kan, keberkesanan aloe vera tu. Dia memang, cuma masa tu saya tak perasan yang aloe vera ni ada asid.
yang lebih kan kalau kita berniaga kita lebih nampak kepada positif dia kan, apa kebaikan dia. Jadi aloe vera ni dia banyak vitamin B12 yang bagus untuk darah kita kan, apa yang diperlukan darah kita tu. Jadi dalaman ada yang jenis minum tu, dan juga luaran untuk kulit kita dekat luar. Jadi bagus sangat kalau macam luka contohnya kan, ada yang mengatakan aloe vera sebagai pohon ajaib kan, sebab bila luka dia cepat tutup kan. Macam kalau kita perasan ya, bagi anda yang biasa guna aloe vera, kalau kita ada luka tu dah macam darah tu dah nak kering kan, gelap kan, darah tu warna hitam dah nak gelap, tapi bila kita tak aloe vera, darah tu nampak macam merah balik kan. Sebab aloe vera ni cepat serap kerana vitamin B12 dan juga banyak khasiat-khasiat yang lain daripada pokok tu. Jadi bila dia masuk dalam kulit kita nampak kulit kita lembut ya, kita nampak kulit kita fresh balik dan darah tu nampak macam merah balik kan. Sebab dia terus meresap dalam kulit kita. Itu yang best aloe vera ni, base yang mesti ada ya. Baru saya teringat sebab dia mempercepatkan penyerapan segala apa yang kita guna. Katalah macam tadi saya dah pakai serum kan, bila saya dah guna pakai aloe vera pada kulit saya, dia membantu penyerapan bahan-bahan yang ada dalam bahan-bahan yang lain ataupun kosmetik yang lain. Dia bantu menyerap masuk dalam kulit kita. Itu best aloe vera tu. Dan juga saya ada share sebelum ni dekat post saya buat DIY ya, lotion kita sendiri, lotion sendiri dekat rumah. Jadi saya dah ada tunjukkan, anda boleh refer ataupun boleh tengok dekat post saya tu macam mana saya buat. Jadi saya masukkan dalam satu botol macam ni, kita dah buat daripada aloe vera. Sepenuhnya aloe vera lah ya. Letak bahan-bahan lain untuk menjadikan lotion tu sekitar kurang 30% ya, kurang 30%, dan kita boleh guna sendiri. Itu yang best. Bila kita guna sendiri, kita buat sendiri, kita tahu apa yang bahan-bahan yang kita dalam lotion tersebut, dan bebas nak guna kan. Lepas mandi tu nak guna sebanyak mana pun, dia memang rupa lotion betul lah. Daripada aloe vera tu saya buat jadi lotion. Anda boleh tengok balik ya, macam saya katakan tadi, saya dah share cara pembuatan dia ataupun saya dah share dalam post sebelumnya. Jadi mungkin bagi anda yang sentiasa suka jaga kulit kan, nak beli lotion kat luar, kadang lotion kita suka tu tak ada ke kan, ataupun kita ada lotion tersebut, macam ada saya beli jenis krim kulit ataupun lotion yang harga luxury lah ya, yang berjenama, yang ada dekat pasaran kat luar, dekat butik-butik tu kan. Jadi saya sukakan bau dia dan bahan dia. Cuma kalau macam satu bekas macam dia dah, harga dia dah berpuluh-puluh ringgit, masa tu berpuluh-puluh ringgit lah ya. Itu pun masa tu saya pergi kat kedai tu, saya travelling ke utara. Butik tu baru dibuka dan saya orang pertama masuk pagi tu. So banyaklah free gift. Bila kita beli barang banyak, kita dapat lagi banyak free gift. Itu yang menjadi kenangan saya. Cuma kalau kita nak, bila saya tengok balik sekarang, harga yang saya nak dapatkan lotion ataupun krim yang saya nak tu daripada jenama yang ada kat butik tu, dia pasti terlalu mahal ya. Sebab bukan buatan Malaysia, dan pastinya kalau branded, barang-barang yang bagus, dan kita susah nak dapat balik sebab harga dia satu lagi memang sayang nak guna banyak-banyak. Itu sebabnya bagus kalau kita dapat harga yang murah macam ni. Saya suka campurkan ya. Saya akan ambil sebahagian, saya akan masukkan dalam bekas yang dah bersih, yang dah kosong. Saya akan campur dengan lotion. Saya baru buat je last week. Dengan lotion yang saya suka bau tu. Sebab saya nak kekalkan bau dia sampai bertahun-tahun ya. Saya boleh simpan dan dapat bau yang sama. Sebab benda yang kita suka tu, sebab dia berapa kali sebab saya ya, sebab dia ada oud saya dalam tu. Saya ni memang penggemar oud ya. Itu akan saya ceritakan selepas ini tentang oud ataupun gaharu. Sebab saya ni sebagai pembuat minyak wangi, jadi saya akan cerita selepas ni. Okey, jadi bila saya dapat kekalkan krim yang lama tu, letak sikit aloe vera, so kita guna yang kita dah guna biasa tu, kita bebas nak guna banyak kan, dan boleh kekalkan krim-krim yang kita nak simpan sebagai collection tu. Memang dah berapa tahun dah ya, saya ingat 3 tahun ya, masih itulah kalau barang yang bagus kan. Kalau yang branded ni kita boleh simpan lama dan selagi dia tak berubah kan. Itu kita tahu kualiti barang tersebut ya, yang jarang kita nak dapat dekat lokal ataupun yang lebih murah. Adatlah ya, bila yang murah tu kita mungkin kurang harga sangat ataupun kita guna habis, kita tak simpan sebab
normal lah. Benda yang murah kita pakai kita tak kisah sangat. Tapi benda yang mahal ataupun kita dah tahu yang kualiti dia bagus sangat dan susah nak dapat kan, kita suka simpan lama. Itulah cara saya suka simpan. Cara yang anda boleh tiru juga, jangan buang bekas macam ni, kita basuh bersih-bersih kan, yang dah kosong tu kita boleh guna balik dan simpan. Jadi krim yang berharga kayangan tu kita boleh campur dengan aloe vera dan kita dapat kekalkan lagi bau dia tu. Itu yang best kan, kita nakkan bau dia tu. Yang penting lah bagi anda yang suka jenis-jenis kosmetik ataupun bahan penjagaan diri kan, kita nak simpan lama, nak ada collection dia ya. Okey. Dah cerita tentang aloe vera. Mungkin kalau anda ada pertanyaan dekat sana kat bawah tu sebelum saya nak beralih ke produk yang seterusnya, Man Putra. Terima kasih kepada anda yang join ya. Sila tap screen sikit supaya yang lain boleh masuk. Dan juga saya ingatkan pada anda ataupun bagi anda yang terlepas ya, biasanya lah ya, bila saya dah upload sepenuhnya video daripada live saya masukkan dalam satu sosial media lain, memang orang suka tengok dekat sana sebab dapat tengok video sepenuhnya. Dipa. Sebab kan kalau kita ni masa kita tengah hari macam ni, kalau ibu-ibu ataupun kalau ramai dekat rumah, kita nak masak, tak sempat nak tengok sepenuhnya. Jadi anda boleh lihat rakaman selepas ini bila dah upload dekat live center ya. Saya akan upload daripada live center. Saya akan upload dekat sana, jadi boleh lihat yang sepenuhnya. Sebab saya ada cerita tentang DIY kan, tentang serum dia. Jadi dekat situ anda boleh dapat manfaat dia. Okey, seterusnya sebab tak ada soalan kat bawah tentang aloe vera, seterusnya saya akan pergi ke produk yang ketiga lah ya, produk ketiga pagi ni. Sebab susunan dia menjadi yang mula-mula tu dia jadi yang ke-9. Okey, saya just pin sahaja produk daripada susu Adina. Saya pinkan yang mana yang paling saya suka daripada produk Dr. Adina ni, iaitu susu kan. Dia berasaskan susu kambing. Anak sulung saya dah rasa semua dah. Saya rasa saya paling suka rasa kopi ya. Okey, saya pinkan dulu. Saya suka share apa yang paling suka. Apa yang paling saya suka. Okey. Pagi ni saya dah minum, ni ada lagi sikit nak tunjuk dekat anda. Biasanya saya minum secara panas, air panas. Anak saya cakap letak air panas dulu kan, kemudian tu kacau-kacau baru minum ya. Bukan, ini oats. Dia ada 4, semua sekali ada 4. Jadi saya share dulu yang saya paling suka, iaitu Honey Dates Coffee. Asalkan no please, no. Dia dah datang. Oh. No, jatuh. Cepatlah. Bukan macam tu. Cepatlah. Sorry. Cucu saya tu, dia sukakan kotak saya dekat atas meja ni. Ada kotak kayu saya ni. Biasalah cucu kan. No, cari cerita yang dia suka. Siaran terganggu sebentar, sorry. Dia nak apa ni? Okey, dia dah dapat dah apa dia nak. So saya kena korbankan satu benda atas meja ni untuk letak stand saya ni. Jadi ada benda yang di bawah stand saya ni yang cucu saya nak. Dia dah semalam lagi dia suka kotak kayu saya tu. Okey, saya sambung balik ya. Apa yang saya suka tentang Adina Beauty ni. Honey Dates Coffee. Okey, nampak tak? Jelas tak saya? Terima kasih kepada anda ada dekat sana. Saya sedang share dengan anda minuman kesihatan. Sekejap ya. Saya kena adjust dulu supaya anda nampak dengan jelas. Dan saya selesa untuk berkongsi dengan anda. Okey. Biasanya saya minum Honey Dates Coffee ni dengan air panas. Pagi ni saya try dengan air sejuk. Sebab dia ada shaker dia.
Saya buat dengan air sejuk sebab saya nak tahu rasa dia berubah ke tak ya. Biasanya kalau minuman kesihatan ya, ada yang jenis tak boleh campur dengan panas, ada yang sebab saya dah mencuba kan macam-macam, kita nak jaga badan ataupun saya pernah mencuba untuk menaikkan sedikit berat badan kan sebab terlalu kurus sangat. Dan saya dulu memang memberi penyusuan eksklusif secara sepenuh dekat anak. Jadi memang nak kena jaga badan, jangan terlalu kurus kan, dan nak maintain susu sentiasa banyak untuk baby. Jadi alhamdulillah semua anak saya dapat susu secukupnya. Memang tak perlu saya tak perlu nak susah payah nak beli susu dekat luar kan. Cukup daripada saya untuk anak-anak semua 6 dapat secara eksklusif susu badan. Okey, pergi kepada Honey Dates Coffee ni. Saya memang suka kopi dia, ada 4 perasa kat sini. Saya share dulu apa yang paling saya suka, iaitu yang berasaskan kopi. Kemudian kalau kalau yang makanan sunnah yang saya suka, dan saya cuba pagi ni, saya cuba dengan air sejuk. Rasa dia sama ada guna air panas ataupun air sejuk, rasa dia sama. Rasa dia masih lagi ada rasa madu dia, ada rasa tentulah rasa kopi, ada kurma kan. Itu yang bagusnya. Ada lagi sikit lagi sebab nak tunjuk dekat anda macam mana rupa dia kan. Kalau shake tu dia nampak cantik kan, ataupun dia berbuih secara sejuk lah. Kalau panas tu kita nampak macam kita minum air kopi yang macam kita minum air kopi Starbucks yang cantik tu kan. Bentuk air tu, tekstur air tu kan. Satu lagi, bila sesuatu tu kita tahu minuman tu berkhasiat penuh dengan khasiat-khasiat dia, kita nak minum pun seronok kan sebab kita tahu apa yang kita minum. Tak macam selalu kalau kita ni banyak kita nak rasa, kadang-kadang kita suka minum air manis, kita nak rasa dia sahaja kan. Yang tu yang saya dah lama tinggalkan. Saya tak berapa sangat dah bila dah berumur macam ni, tak berapa kepada minuman yang sekadar ada rasa. Gula putih pun kalau dekat rumah saya, kalau anda boleh percaya ya, 1 kilo gula, sebab kat rumah pun tak ramai lah, just 4 orang je kat rumah saya. 1 kilo gula putih tu nak habis sebulan bersusah. Itu menunjukkan saya susah nak guna gula putih. Dan saya lebih kepada gula-gula yang gula jenis gula brown sugar ataupun gula, orang panggil gula nisan kan. Itu gula-gula yang semula jadi, gula yang semula jadi yang lebih selamat, dan bagi saya rasa dia lagi sedap ya. Sebab dah makin berusia, rasa tu saya tak boleh dah gula putih yang terlalu sangat. Manis sangat pun kita rasa macam saya rasa macam cepat pening kepala kan. Itu yang jadi kalau sendiri dekat rumah, memang jadi gula putih tu memang tolak tepi, memang kurang sangat kan. Anak-anak saja yang guna gula, anak pun dah terbiasa. Melainkan kalau macam kalau sebab saya suka minum yang bersusu, susu tu kita tak lelak lah, memang dalam susu tu ada gula, cuma just nak rasa, asalkan dia cukup manis, cukup. Tak adalah nak berlebihan sangat gula tu, memang dah tak boleh kan. Tapi selamatlah kalau susu sahaja kan, susu pekat ataupun susu segar. Susu segar pun tak apa, sebab bila kita dah terbiasa untuk tidak mengambil gula putih, sebenarnya manisan daripada bahan-bahan yang lain ya, susu semula jadi, susu fresh ataupun susu segar, kita rasa manis dia dekat situ. Sedangkan macam kalau buat tapai pun, tapai kan manis sangat kan. Tapai tu kan tak pakai gula, tapi adalah manis semula jadi daripada pulut tu sendiri kan. Kalau tapai pulut lah, dia kan manis kan. Jadi yang tu bagi saya itu dessert yang saya suka. Itu mencukupi, benda semula jadi. Saya dah lebih kepada, sebenarnya daripada muda lah jadi macam tu, dan jadi semakin terbiasa bila dah berumur macam ni. Memang saya tak berapa sangat dengan gula putih sebab dah tak tahan manis, tak biasa dengan manis kan. Dan saya berkongsilah dengan anda ya, apa yang saya cari dalam gula putih. Sebab gula putih tu dia dah dalam bentuk hablo macam tu kan, dah diproses kan. Jadi bukannya gula sebenar kan daripada tebu kan, dia bukan bukan berwarna putih kan. Tebu ni kita tengok warna dia macam mana kan. Itu gula sebenar kalau kita ambil terus daripada air tebu tu. Tapi kalau dah diproses jadi gula putih, sebenarnya chemical. Itu yang menjadikan kita ni kalau boleh jangan ambil gula putih. Elakkan
elakkan. Kalau bagi anda yang penyakit memang kena elakkan. Ada orang yang dah memang ada darah tinggi ataupun kencing manis ya. Kencing manis itu yang susah nak elakkan gula putih yang dah terbiasa dengan manis. Tapi atas kita lah ya, kalau kita nak sihat ya. Berhati-hatilah, jangan ambil gula putih kan, daripada kita sakit, daripada kita banyaklah kesan-kesan dia kalau kita ambil gula putih berlebihan kan. Termasuklah untuk penjagaan kulit juga. Saya suka mencari ataupun search kan, saya suka mencari maklumat kan. Kita boleh tengok dekat semua sumber yang senang, biasanya semua orang tahu kat mana sumber-sumber dia. Dan sekarang pun dekat TikTok pun ada ruangan search tu kan. Banyak juga ya sekarang TikTok pun dah jadi macam satu sosial media yang lain yang kita boleh search dekat atas tu. Ataupun kadang-kadang kalau berkenaan dia terus keluar tajuk, lagi senang kan, keluar tajuk yang berkenaan yang kita nak tu. Kalau berkenaan dengan komen dekat bawah ataupun konten dekat bawah, terus ada dalam TikTok tu ataupun dalam search dalam TikTok ni kan. Jadi kita dapat maklumat yang sama. Cuma dia kadang-kadang ada yang tak tepat tu kita tolak tepi lah. Ada tak tajuk dia yang tak kena tu kita tolak tepi. Tapi benda yang berkenaan yang kita nak tu dah sekarang dah mudah dah. Saya sendiri pun saya suka tengok dalam TikTok, tengok dalam search tu apa benda yang berkenaan dengan benda yang kita nak cari. Contoh macam gula, ada orang kongsikan, so kita dapat maklumat daripada orang lain yang dah buat kajian ataupun yang dah jumpa kajian-kajian tersebut. Termasuklah keburukan gula ni menyebabkan cepat kulit kita menyusut ataupun berkedut ya, cepat tua. Itu salah satu daripada keburukan dia. Kalau kita nak cepat tua, nak cepat berkedut, ambil gula banyak-banyak, memang sebab dia chemical. Itulah yang kita memilih lah ya, kita memilih. Kita nak kita hidup dengan sihat, ataupun kita rasa macam kita nak langgar je, jadi penyakit pun akan langgar kita juga. Okey, dah banyak cerita tentang gula tadi tu. Saya nak pergi kepada produk Dr. Adina tadi ni yang seterusnya, iaitu Adina Beauty ni bagi orang yang nak jaga kulit, nak mencerahkan kulit. Ini pun dah ringan dah ya. Dah ringan dah. Mixed berry milk. Dia pakai susu kambing. Tu satu lagi susu yang paling saya suka. Dan susu terbaik adalah susu kalau ranking dunia, susu ikan paus yang berharga berpuluh-puluh ribu 1 liter. Kemudian susu ibu, mana satu? Susu ibu ke susu ikan paus? Kalau ikut harga yang termahal yang saya tengok dalam satu media, sosial media tu, dia sebenarnya kalau nak ikutkan susu yang terbaik adalah susu ibu lah kan. Barulah susu paus tu, tapi ada yang meletakkan ranking susu ikan paus tu yang paling tinggi sebab harga dia berpuluh ribu 1 liter kan, sebab susah nak dapat susu ikan paus. Okey, susu kambing ni macam mana pun jatuh ke tempat ketiga. Jadi maksudnya selain pada susu semula jadi, susu ibu ataupun susu ikan paus tadi yang saya cerita tu, susu kambing adalah susu yang terbaik. Dan dalam Adina Beauty ni memang gunakan susu kambing. Saya suka bau susu kambing tu. Dia tidak amis ya. Tapi ada bau semula jadi. Sebab hidung saya cepat membau ya. Memang saya dapat kesan bau tu. Memang saya suka. Sebab benda yang kita suka memang kita ingat kan. Dan memang kita selesa. Macam tu jugalah dalam produk Adina Beauty ni. Cuma saya memilih kepada Honey Dates Coffee tadi kan. Honey Dates Coffee. Dia memang ada susu kambing kat situ. Dan beberapa lagi makanan sunnah kat sana. Okey, macam ni juga mixed berry macam tu juga ya. Bagus untuk mencerahkan kulit sebab memang secara semula jadi buah-buahan jenis berry ya memang untuk cleankan kulit kita. Dia bagus untuk selain pada clean dalaman darah kita kan, kulit kita pun ya. Kita ni biar kita, bagi saya lah ya, bagi saya memang sebenarnya saya memang berkulit gelap. Saya suka cerah semula jadi. Cerah semula jadi supaya tidak nampak macam sebab banyak kan produk kat luar yang nak mencerahkan kita, dan ada orang yang memang daripada gelap dia jadi cerah, nampak kulit tu tak semula jadi, nampak putih tu tak sihat. Jadi saya tak berapa berminat yang macam tu, sebab saya suka yang orang nampak kita jadi, kadang-kadang orang sakit hati. Macam mana kita kadang-kadang kita rasa pun sakit hati juga kan tengok orang ni, kenapa kulit dia macam ni kan. Ataupun kalau kita dah kenal lama, sepatutnya kulit dia tak macam tu. Contohnya, sorry kalau anda ada dekat sini yang kalau cerita pasal tentang kulit ni mungkin ada yang sensitif ya. Sebab orang kita ni suka sangat nak kulit putih kan. Sebab kita tengok orang yang kulit putih dia nampak glowing, semula jadi dia tak pakai apa-apa pun nampak cerah kan. Sedangkan
malaikat-malaikat kan, bidadari kan kulitnya sampai ceritanya dalam Quran tu, bila minum air, dia minum anggur tu, nampak warna anggur tu dekat leher dia, nak menunjukkan betapa cerahnya kulit malaikat ataupun bidadari tu kan. Tu nak menunjukkan betapa cantiknya. Jadi orang kita ni terlalu inginkan kulit putih kan, sebab kita dah terbiasa nampak orang lain yang berkulit cerah tu cantik kan. Macam saya memang tak kejar sangat saya memang kulit gelap. Asalkan kulit saya cerah, sihat, semula jadi, itu sudah cukup. Sebab bila kita terlalu cerah, banyak masalah lain timbul. Contohnya macam jeragat di usia muda ya, awal-awal lagi dah jeragat sebab kelebihan, kita kena tahu kelebihan melanin pada kulit kita ya. Dia menjaga kulit kita, menjaga kesihatan kulit kita, menjaga daripada terjadinya masalah-masalah kulit seperti jeragat tadi ni, bintik-bintik tadi kan. Yang kalau orang yang kena jeragat, saya tak nak tunjuk ya, sebab jeragat saya pun dah nipis. Kalau kita ada jeragat, kita rasa sakit hati tengok kulit kita kan. Sebab kita lahir, mak kita lahirkan kita, kulit kita sempurna ya. Secara normal lah kulit kita sempurna, tak ada jeragat, tak ada masalah kulit. Jadi kita nak kulit kita macam tu, dan tak salah kalau kita nak jaga kulit kita sampai ke tua. Sebenarnya menjadi tuntutan ya agama, sebab Allah tu cantik. Allah tu cantik dan sukakan kecantikan, dan kita ni memang sebenarnya dituntut untuk menjaga kecantikan kita. Termasuklah dapatkan minuman-minuman yang makanan sunnah daripada bahan-bahan makanan sunnah kan. Sebenarnya berpahala lagi kalau kita jaga kulit kita. Cuma kita jangan, niat kita bukan untuk benda yang, asalkan sebab setiap kebaikan dikira pahala. Jadi kita fikirlah sebaliknya kan, kalau keburukan kita dapat dosa pula kan. Jadi rugi kalau kita tak niatkan setiap kebaikan untuk untuk mendapat pahala ataupun untuk mendapat redha Allah kan. Sebab kita nak jaga apa yang Allah bagi kat kita. Memang kita lahir, kita tak ada pun masalah kulit kita. Jadi apa salahnya? Memang tak salah pun ya, malah dituntut ya untuk kita jaga kesihatan luaran dan dalaman kita ya. Malah itulah, setiap kali kita minum makanan-makanan yang baik-baik ataupun daripada sumber-sumber yang terutamanya kalau sunnah, kita dapat berapa kali ganda kebaikan dia kan. Sebab dalam makanan sunnah kita dapat pahala sunnah tu, sebab kita ikut Nabi, apa yang menjadi amalan Nabi dan sahabat. Kemudian tu kita niat kita nak jaga kesihatan diri kita kan, kita sihat. Bila kita sihat, kita nak beribadah senang, betul, kita rasa bahagia, happy kan. Happy skin tu, happy skin dan happy kita sendiri kan, kita rasa seronok. Itu pun dah sebab kebaikan bagi diri kita, dan impact dia, kesan dia bagi orang lain kan. Bila family kita nampak kita cantik, sentiasa sihat kan, kan kebaikan namanya kan. Okey, saya pegang je, tak tunjuk pun tadi. Yang seterusnya Adina Beauty Honeydew Milk kan. Ni bagi anda yang sukakan honeydew ya, yang sukakan variasi lah. Kadang-kadang kita nak jaga badan tapi kita jemu, kalau mungkin lah nak tukar-tukar, tak nak berry ke kan. Kita nak pelbagai lah hari ni, nak rasa apa, besok nak rasa apa. Jadi semua ada dekat saya, dekat tangan saya ni. Dan dekat bawah tu pun saya ada pin kan. Saya cuma pinkan satu sahaja yang paling favourite saya, sebab saya memang hantu kopi. Apa sajalah, kopi dengan susu, kemudian kena pula dengan susu kambing tadi. Jadi saya pinkan yang kopi tu saja. Yang lain tu anda boleh lihat sendiri kat bawah. Boleh dapatkan, boleh klik saja kat situ kan untuk membuat pembelian. Kita boleh bagi hadiah, mungkin bagi dekat macam anak saya lah, hadiah dekat saya. Dia tahu memang saya daripada muda saya suka minuman kesihatan, makanan kesihatan kan. Jenis-jenis penjagaan kulit yang sesuai, ataupun yang kita memilih lah ya, memilih untuk diri kita sendiri kan. Jadi dia selalu bagi hadiah dekat saya berupa benda-benda yang paling saya suka macam tu, dan saya hadiahkan pada anda pengetahuan dia, ilmu dia kan. Sebab kita nak sama-sama lah ya. Dan sebenarnya terpanggil lah ya, saya terpanggil untuk share pada anda. Selain pada kita berniaga, sebab manfaat berniaga ni untuk kita berkongsi kebaikan ya, berkongsi kebaikan kepada anda, untuk anda rasa diri kita sendiri ya, menghargai diri kita sendiri, dan orang sekeliling kita, terutamanya orang yang kita sayang kan, tahu kita ni menghargai diri kita. Dia apa memang mesti happy juga kan. Okey, saya dah share mixed berry milk, honeydew, first tadi honey dates coffee,
Saya kena alih sikit untuk saya ambil, sebab cucu saya dah ambil cucu saya dah ambil lapik kotak kayu saya tadi. Kotak kayu tu sebenarnya bekas perfume saya. Sebab saya nak tinggikan tapi macam silau, tak boleh cahaya. Okey, saya akan cari angle yang tak silau supaya anda nampak saya. Tak boleh, saya kena arah yang tadi juga. Okay, saya akan pergi ke tempat asal. Okey, baik. Seterusnya, yang terakhir daripada Dr. Adina, ya. Oats Dates Milk. Ni anak sulung saya ni suka sangat dia pagi-pagi, sebab dia tak boleh lapar. Dia ada masalah injap jantung. Jadi tak boleh lapar sebelum nak makan apa-apa pagi-pagi kan. Jadi dia minta, kalau kebetulan adik saya ada kat rumah, dia minta tolong buat kat dia Oat Dates Milk. Jadi nampak dia ini pun dah ringan dah. Memang kena tunggu stok baru. Kena nak ambil stok baru sebab anak saya suka. Sebab dia kena kenyang. Kalau dia tak kenyang, jantung dia akan bergerak lagi laju kan. Itulah bila saya nak share dengan anda, kalau kebetulan anda yang dengar ni ya, mungkin ada ahli keluarga kita yang ada masalah jantung, ada yang tak sihat pun ya. Bagus sangat ya. Sebab yang buat ni pun doktor, seorang doktor ya, Dr. Adina. Jadi bagus sangat kalau orang yang ada sakit kan, pagi perlu nak isi perut dulu kan, boleh ambil produk minuman daripada Adina Beauty ni. Sementara nak makan nasi tu boleh bertahan ya, boleh bertahan. Di samping memberi bekalan khasiat pada badan yang diperlukan. Itu yang ada banyak sebab setiap makanan kita ni ada manfaat dia kan. Setiap apa yang Allah jadikan, tak ada apa pun yang tak ada manfaat. Semua ada manfaat, semua ada dia punya kebaikan dia. Jadi kalau macam kita nak dapatkan pelbagai daripada perasa ataupun dia punya ingredient lah, bahan-bahan yang berlainan pun, kita dapat khasiat yang berbeza lah kan untuk badan kita. Okey, saya dah sharekan semua daripada Adina Beauty. Anda boleh dapatkan kat situ. Ada yang harga satu balang RM49, ada yang kalau nak beli buy two free two ya, RM100. Itu honey date coffee. Beli 2 dapat free 2. Harga RM100 tapi kita dapat 2 free 2. Itu yang kalau suka kopi, untunglah ya. Kemudian satu lagi pula, kalau honey dew yang kat bawah tu anda boleh tengok ya, kalau honey dew campur dengan ataupun beli 2 ya, beli 2 honey dew ni, honey dew milk ni, dapat free 1 kopi. Okey, next saya kena habiskan sebelum zuhur. Okey, sekarang ni dah pukul 12.54. Saya akan pinkan bekas celak Arab. Okey, ini adalah satu lagi yang saya dapat free gift ya daripada TikTok minggu lepas, daripada yang ditawarkan oleh pengeluar produk ni sendiri. Benda yang saya suka masa saya kecil-kecil dulu, masa sekolah dulu kan, kawan saya bawa dekat asrama kan. Jadi masa dia pakai tu, saya tengok apa benda celak ni kan, nampak macam, sebab dia bahan semula jadi kan. Celak macam ni dia daripada saya dah pilih situ ya, daripada tembaga kan. Saya ni memang suka benda-benda yang semula jadi kan. Kemudian tu bila gunakan celak sunnah, ni nak cerita pasal celak sunnah tu lah, dia tak berapa nampak. Kita kan dah nampak, biasa kita nampak celak tu warna dia pekat kan. Kalau yang jenis celak-celak yang macam ni, celak sunnah ni, dia sebab dia ada manfaat dekat mata. Jadi saya tunjukkan dulu cara pakai dia kan. Kita just pakai dekat mata tu, kita pakai dekat sini kan, dekat dengan mata, sebab bila dia masuk dalam mata kita, dia jadi ubat pula kan. Dia boleh mencerahkan mata kita. Jadi dia kalau kita letakkan dekat mata tu, dia memang warna dia tidak terlalu pekat sangat. Tapi sederhana lah ya. Cara pemakaian celak ikut sunnah yang sederhana. Jadi boleh bayangkan ya. Sebab Rasulullah kan suka pakai celak dan sunnah juga. Jadi kita boleh bayangkan Rasulullah pakai celak tu, dia tidak tebal ataupun anda boleh lihat seperti inilah yang saya pakai sekarang ni. Boleh bayangkan ya, bukannya nampak terlalu gelap sangat, sebab memang jenis celak yang Eats Meat, orang panggil celak Eats Meat kan. Dia punya
bahan celak tu, celak Eats Meat yang sunnah, dikatakan sunnah tu, dia tidak terlalu pekat tapi ada. Kita nampak ada kan. Terima kasih kepada anda yang komen kat sana ya. Cik atau Puan Rohani. Celak ni memang daripada Arab. Ya betul. Memang daripada sana, sebab sunnah kita kan, sunnah kan daripada Nabi Muhammad SAW kan. Jadi kita ni dah banyak sangat dah lihat jenis celak yang pelbagai sekarang ni kan. Jadi kalau celak sunnah dia pakai, memang kita tak berapa nampak pekat sangat, tapi dia sebenarnya celak ni lebih kepada kenapa dia dikatakan sunnah ya. Kita kena cari kebaikan dia. Selalu begitulah ya. Dia manfaat dia, kenapa menjadi sunnah, manfaat dia kepada diri kita bila kita pakai. Bila masuk dalam mata dia jadi merawat mata tu ya, boleh menerangkan mata tu kan. Kan zaman mak kita itu, sebab saya suka benda-benda yang klasik macam ni, anda boleh dapatkan bekas ni. Bukan mahal pun ya, saya ingatkan mahal sangat, bahan terbahaga, tapi saya dapat free gift, alhamdulillah. Zaman mak, memang betul, zaman kita dulu, masa saya kecil-kecil, sebab saya pun dah jadi mak-mak dan nenek juga kan. Memang daripada dulu saya memang suka benda-benda yang klasik, benda-benda yang ancient, dan zaman-zaman dulu. Dan dulu lah yang jumpa tu pun masa sekolah agama, duduk asrama kan, kawan-kawan bawa. Itulah first time saya jumpa, dan kawan saya tunjuk cara pakai. Saya tengok, masa tu dalam hati kita lah, apa benda pakai macam tu kan, sebab kita tak faham. Tapi lepas tu baru faham lah kan, sebab dia sunnah, dan juga dia boleh merawat mata kan. Itu yang kita kadang-kadang kita ni terlepas pandang kan, kita tak tahu kalau yang jenis yang kosmetik yang macam-macam kat luar tu kan. Ini kosmetik saya yang dah tahu pada zaman saya muda dulu, saya memang simpan sebab masih boleh digunakan. Dia sebenarnya satu set. Itu nanti saya akan share, masih ada. Kalau anda cari dalam TikTok shop tu, ada je nama yang saya pakai ni, saya masih simpan sebab dia banyak warna dalam satu kotak dan boleh dikeluarkan satu-satu untuk travelling. Bayangkanlah macam mana saya menggunakan kosmetik daripada zaman-zaman dulu sampai sekarang boleh simpan kan. Tapi pakaian tu saya tak dapat pahala sunnah lah kan. Cuma kalau kita dah faham itu satu, tak dapat pahala sunnah dia. Satu lagi, kalau jangan masuk dalam mata kan, kita menggunakan yang kosmetik yang kat luar sana, yang selain daripada celak Eats Meat ataupun celak yang menjadi celak sunnah tu kan. Yang tu memang merawat mata, tapi yang lain tu jangan. Yang tu memang menjadikan masalah kepada mata kan. Janganlah termasuk dalam mata kan. Ada yang saya teringat pula, menantu saya, menantu baru ya. Saya baru dapat menantu yang kedua, baru 2 bulan. Dia baru balik kerja dan dia tak cuci makeup kan. Mata dia merah. Bangun pagi tu mata dia merah sebab dia balik lewat kan. Itulah kadang-kadang saya ingatkan dia sebelum tidur cuci muka betul-betul kan. Sebab dia memang dia suka pakai makeup dengan betul ya, ataupun memang all out lah ya. Budak-budak zaman sekarang kan, mana yang memang suka menghias diri tu, menggunakan mascara, menggunakan eyeliner. Jadi bila bangun pagi, kita tak tahu bila mata seseorang tu dah merah, first memang kita nampak macam benda ni masalah, dan juga sakit mata kan. Kita tak tahu sama ada dia sakit mata alergi ataupun sakit mata kerana makeup ke apa. Tapi sebab saya ni, saya suka positif dulu kan. Saya cakap dengan dia, okey, cuba cuci muka dulu, guna air suam, bersih-bersih sebab semalam sebelum tidur tak cuci muka. Mungkin sakit mata tu sebab tak cuci makeup kat mata tu, ataupun tak cuci bersih kan. Sebab dia dah risau dah masa tu. Dia dah risau dah sebab mata merah kan, macam mana nak photoshoot semua. Alhamdulillah lah, bila dah cuci muka, dah tak ada dah makeup dekat dalam mata, dekat muka semua tu kan. Merah dalam mata tu beransur-ansur hilang. Jadi maksudnya bukan kerana sakit mata, bukan mungkin kita takut kalau ada nak jadi bengkak ataupun ketumbit tu kan. Tak ada pun bengkak tu. Kemudian beransur-ansur hilang, dan lama-lama dia terus hilang ya. Sebelum photoshoot tu dah clear, dah tak ada masalah. Jadi kita dah tahulah dekat situ masalah dia adalah bahan makeup tu sendiri, dia termasuk dalam mata kan. Kita dapat agak macam tu saja. Jadi tak sempat nak jumpa doktor pun, yang merah tu dah hilang. Jadi kita tahu yang mungkin daripada
hanya make up saja kan, termasuk dalam mata. Itu yang kita kena hati-hati ya. Dia mata kita ni boleh merah mungkin kerana bakteria daripada contact lens ke kan. Contact lens kita sebab benda di luar kan pakai kat dalam mata kita. Kalau tidak dibersihkan dengan betul ataupun kita memakai terlalu lama, jadi bakteria tu dah bercampur dengan bahan-bahan yang ada, kita tak cuci ya. Okey, satu lagi, bila saya teringat ni, saya nak share juga dengan anda benda yang terlintas ya, yang saya memang nak share dalam live saya, sebab dia untuk beauty, healthy and happy skin kan. Bila kita ambil air sembayang 5 kali satu hari, jadi saya ambil, sebab saya fikirkan selama beberapa hari ni, saya fikir berapa kali perlu kita cuci muka dalam satu hari untuk dapatkan kulit yang bagus kan. Jadi saya terfikir daripada macam kita kan, kita sembahyang 5 kali satu hari kan, jadi kita cuci muka 5 kali. Jadi saya ambil dekat situ, tahu tips dekat situ, kita ambil sembahyang tu kan, kita memang kita kena cuci betul-betul kan muka kita ni, daripada anak rambut atas sampai dagu kita, kemudian daripada hujung muka ni dekat dengan telinga ni sampai hujung muka kita dekat dengan telinga sebelah kanan dan kiri, maksud keseluruhan. Kemudian tu dekat mata, ini arwah bapa angkat saya lah, dia mengajar dekat Masjid Negeri dekat Kuantan. Dia mengajar saya masa mula kita kahwin, saya dulu datang rumah dia malam-malam minggu macam ni kan. Dia ajar daripada awal ya, daripada maksudnya macam asas-asas agama tu lah, kami kahwin muda kan. Jadinya dia memang mengajar dekat masjid, dan dia tawarkan untuk saya datang setiap hujung minggu kan dengan suami saya masa tu. Dia ajar daripada asas. Kita nak ambil sembahyang, jadi cara ambil sembahyang tu nak ratakan air, bukan kita just campak air kat macam tu pun salah. Kita ambil dan sapu macam tu pun sebenarnya tak lengkap ya. Kita kena ratakan betul-betul dengan tangan kita ni. Kita ambil air tu, kita boleh renjiskan air tu, apa yang ada dekat tangan kita yang lekat tu dah cukup. Yang penting air tu rata dekat muka dan sampai kat mata tu. Kita kena sapu dekat celah mata kita ni kan, celah mata, supaya air tu sampai. Sebab kadang bila kita sapu macam tu, yang lekuk-lekuk tak kena. Jadi dia bapa angkat saya tu, saya cakap tumpukan pada jangan tinggal ya dalam celah mata kita ni, dekat sini masa sapu tu, sapu sekali, dan juga hidung, sebab dia termasuk dalam kawasan muka, hidung kan. Jadi dekat area hidung ni pun kita kena ratakan, sebab air tu kan dia jatuh ke bawah, jadi kita tak perasan kalau tertinggal tak kena dekat rongga hidung bahagian luar. Jadi itu pun salah satu daripada cara kita ambil daripada cara wajib kita cuci muka, ambil air sembahyang tu. Ini yang saya terilham lah untuk share dengan anda. 5 kali satu hari. Ini bagi orang yang kan, kadang-kadang kita dah clueless ya, kalau kulit kita ada masalah ya. Saya lihat ramai juga kesian ya, anak-anak yang ada masalah menggunakan produk yang salah, produk yang ada bahan, saya tak boleh sebut juga bahan tu, saya tak nak sebut bahan tu, yang menyebabkan asal kulit tu tak ada apa-apa ya, dia nak kulit cerah. Ni kembali kepada cerah ya, bila kita nak cerah alami tapi kita menggunakan bahan yang tak alami, yang berbahaya. Kemudian bila nak pulih balik, saya kesian tengok yang dah kalau kita lah luka sikit, saya lah ya, luka sikit pun saya akan teringat yang luka tu ya, selagi dia tak baik. Jadi apatah lagi kalau yang mengalami masalah yang seluruh muka ya, akibat silap pakai chemical, bahan-bahan berchemical kan. Saya share kepada anda, bila kita ambil sembahyang 5 kali satu hari, cuba ikut cara tu. Cuci muka, bila anda dah jumpa pencuci muka yang bagus kan, dalam rawatan menjaga kulit tu, cuci muka, buat 5 kali sehari juga, ikut. Kadang-kadang perempuan kan, kita cuti, kita tak solat kan. Jangan tinggalkan cara cuci muka tu. Jangan tinggalkan tabiat bangun pagi kita cuci muka dengan air suam ya. Saya honestly, saya suka saya suka ambil contoh, tak kira ya orang Islam bukan Islam ya. Cara, sebab benda yang baik kita tak kira datang dari sumber mana, kita boleh tiru ya. Macam saya suka penyanyi J.Lo tu tahu. Saya suka pelakon dia kan penyanyi dan pelakon. Daripada muda lagi saya suka ikuti dia. Dan bila dia sekarang dah ada kosmetik dia sendiri kan. Sesekali bila saya ada masa, saya suka tengok live dia, tengok macam mana kulit dia tak ada makeup dan kulit bermakeup. Kita dapat kenal dia ya, sama muka dia.
Sama muka dia, sama ada dia bermakeup atau tak makeup, kita kenal dia. Ada orang dia dah berumur, saya 51, J.Lo dah 53, tapi kita tengok macam mana ya. Kita jangan fikir oh dia banyak duit, dia boleh sebab banyak bila saya tengok komen-komen orang fikirkan benda-benda macam tu ya. Tapi cuba fikirkan ataupun ambil benda yang kita mampu buat ya. J.Lo dia cuci muka dengan air swam ya. Dia cuci muka, dia kata dia cuci muka memang dia gunakan air swam. Sebab bila kita guna air swam, ini kalau ikut sains kan, ikut kajian bila kita gunakan air swam, pencucian tu secara menyeluruh, kulit kita natural, haba tu secara ikut suhu keliling kita. Tapi bila kita gunakan air swam tu sebenarnya dia membuka pori-pori. Dia mengembangkan kulit kita, melembutkan secara semua jadi dan membuka pori-pori kulit kita. Dan bila kita dah cuci dengan bahan pencuci muka yang sesuai, itu yang menyebabkan cepat bahan-bahan tu nak masuk dengan kulit kita. Dan kalau anda biasa gunakan air suam dan cara macam tu kan, guna air suam dengan bahan pencuci muka ni, rasa macam buih dia lagi lembut, lagi banyak ya, dan lebih sedap nak pakai tau. Kita rasa macam mana sebab saya dah amalkan, dah biasa amalkan macam tu. Dan kalau saya lupa nak gunakan air suam tu, kadang-kadang kita terlupa, normal lah, kadang-kadang kita lupa kan. Sekarang dah makin senang. Itulah, kita ambil benda yang senang yang kita mampu kan. Air suam tu semua orang mampu, cuma kita ni sama ada kita nak memilih ya atau tidak kan. Ambil cara tu, ambil benda yang J.Lo ni dia disiplin, dia orang yang daripada muda dia sangat berdisiplin tinggi. Itu tak perlu duit, disiplin tak perlu duit. And then cuci muka dengan air suam pun tak perlu duit ya. Sebab orang fikir macam dia banyak duit, dia cantik. Kita tengok J.Lo, muka dia daripada dulu sekarang sama je kan. Maksudnya macam dia tidak bergantung kepada macam kebanyakan orang lah ya, kebanyakan terutamanya selebriti. Sekarang bukan selebriti lah, dah banyak sangat dah doktor-doktor pakar kat luar sana kan. Jadi doktor-doktor ni lah yang share, bukan selebriti sahaja yang buat pembedahan untuk kosmetik, pembedahan muka. Orang-orang biasa pun kan, asalkan orang mampu kan. Ada yang mungkin rasa takut sangat dengan penuaan ataupun dia sebenarnya masing-masing ya, bila rasa macam kadang-kadang bersedih ya, tak nak kelihatan diri tu terlalu tua, nampak tua ya. Sebab kita tengok muka kita tengok cermin hari kan. Jadi bagi anda kalau yang muda-muda tu, korang-korang yang masih muda-muda kan, sebab nanti saya akan upload balik video ni. Jadi anda boleh tengok nanti kan macam mana ya kalau kita daripada muda suka jaga. Macam saya pun memang daripada muda ya, saya bukan tak guna macam-macam produk yang lain-lain tu. Kebetulan lah rezeki saya masa muda pun ada mak angkat yang kayangan juga kan. Jadi dari segi itulah pengalaman mula-mula saya jumpa macam-macam produk luar negara yang bila kita buka kita dah bau dia pun kita dah rasa wow. Itulah bezanya kan. Wow, masa tu tak ada lagi, 20 tahun lepas, 30 tahun dah ya, anak sulung saya dah hampir 30 tahun. 30 tahun ke tahun ni? Hampir 30 tahun. Jadi zaman dulu tak banyak kosmetik Malaysia. Kosmetik Malaysia sekarang ni sangat-sangat bagus termasuklah Miracle ni yang saya seronok sangat nak share dengan anda tentang kosmetik. Kosmetik Malaysia ni dah tak kurang hebatnya, memang dah sama level dah dengan luar negara. Tapi kita kena pandailah cari yang mana yang terbaik tu kan. Sebabnya masih ada lagi yang pastilah ada yang lokal tu yang kurang kualiti dia kurang setanding kan. Itulah yang perlu kita elakkan. Yang kita nak naikkan ni adalah banyak dah kosmetik dalam Malaysia ni yang berkualiti antarabangsa. Contohnya macam ni. Ini produk daripada mereka, serum ni satu-satunya ataupun yang saya ketahui ya, buatan Malaysia, anak Malaysia. Founder dia umur sebaya dengan anak sulung saya. Mendapat khidmat pakar-pakar daripada Korea ataupun kilang pengeluar yang mengeluarkan kosmetik antarabangsa yang terkenal, yang saya tak nak sebut juga jenama dia dekat sini. Saya nak biasakan untuk tidak menyebut jenama-jenama lain yang saya tak kongsikan dalam shop saya. Jadi di antara produk-produk tu, saya rasa beratus mungkin beribu kot, saya pernah tengok list dia tu. Produk antarabangsa dibuat di kilang yang sama yang membuat produk Miracle. Jadi anda yang guna Miracle memang bagus sangat. Dan anak saya yang sulung yang ada kulit sensitif ni pun, yang jenis susah nak terima produk luar ya, bila kita dah jumpa Miracle,
Mula orang sponsor juga sebab orang ni pun anak saudara kan, dia dah berjaya dalam miracle, jadi dia sponsor tu untuk berkongsi rezeki, nak rasa kan. Kami ni mula memang no please, memang apa ni, guna je lah kan, benda dah ada guna. Tapi anak saya memang first dia takkan guna dulu tau, sebab dah tahu produk tempatan. Satu lagi, anak saudara saya ni dia tak info dengan jelas kan tentang produk tu kan. Kita sepatut bila kita share dengan orang, kita dah bagi free kan, kita sponsor barang, kita kena cerita barulah orang tahu kan. Macam saya pun mula saya pandang macam tu je lah kan, bahan-bahan tu anak saya dia akan pas dekat saya kan kalau saya nak guna ke, sebab dia memang skeptikal lah ya dengan produk tempatan dengan masa tu. Tapi bila dah saya guna, dah beberapa kali guna kan, rasa best sangat kan. Sama standard dia dengan produk-produk yang saya beli harga kayangan tu kan, yang sedap pakai tu. Saya guna pun sebab saya peniaga tu, yang bila kita dah tahu produk-produk yang bagus luar negara tu, tu yang bagus bila kita ada info tu, bila kita dapat produk kita sendiri ataupun buatan Malaysia kan. Jadi kita tahu produk kita ni pun dah standing kat sana, dan kita tak boleh dengar saja ataupun tak cukup untuk mendengar dan membaca info-info yang kita dah dapat, dah guna sendiri. Bila dah guna sendiri, macam saya dah gunakan daripada tahun lepas ya, daripada bulan 4, daripada mula-mula serum ni dikeluarkan, dan juga yang lain, banyak lagi yang lain-lain. Saya tak boleh nak penuhkan meja ni dengan semua daripada Miracle. Produk yang bagus dan cepat sangat habis. Ni tolonglah settle ni. Letak ni dah minum saja mi, letak sini takut dia main. Ni cucu saya sebelum dia muncul dekat depan ni. Saya nak pergi ke seterusnya. Dah habis rasanya saya dah share kat situ. Jadi saya akan cerita sikit apa lagi yang saya dapat free gift daripada bila saya dapat, setiap kali saya dapat free gift ataupun free sample daripada TikTok ya, saya akan share dekat post. Saya terus akan naikkan dekat post. Jadi ada dekat post-post sebelum ni, iaitu baju kaftan ya, baju-baju yang sekarang kan viral kaftan, saya dah tengok dah viral dah. Kalau zaman dulu kaftan ni orang buat baju tidur. Kaftan ni sebenarnya asalnya baju tidur, tapi orang kita ni itulah sekali lagi yang best kat Malaysia ni, kita punya mindset dari segi design ya. Orang Malaysia ni hebat sangat, orang-orang muda kita terutamanya hebat sangat. Kita mendahului negara lain ya, kalau dari segi fashion orang Islam kan, fashion muslimah ya, fashion muslimah. Dari segi baju tadi kan, baju kaftan tadi dah jadi jubah kan, dah jadi dress muslimah, sebab kaftan ni dia labuh, kemudian dia jadikan macam ni, takut ni tajam, hati-hati. Ni bagi ni kertas. Jadi kaftan ni sebab zaman saya memuda dulu, lepas saya STP, saya kerja dekat KL tu, kilang membuat baju daripada batik, dan salah satu daripada batik yang kita buat tu adalah kaftan. Itu pun kita buat untuk SIA ataupun Singapore Airlines kan. Itu yang saya teringat, zaman dulu kaftan tu hanya baju tidur saja kan. Dia siap ada tali pinggang dia, itu mahal kepada design dia lah ya, design dia, kain rayon saja. Tapi sekarang ni saya tengok tahun ni dah jadi start tahun lepas lah sebab tahun ni kita dah bulan 3 dah kan. Start pada tahun lepas, kaftan dah jadi viral, termasuklah dalam family saya, sebab dalam family saya ramai anak perempuan, 4 orang perempuan. Kita dah ada koleksi kaftan. Ini anak sulung saya lah punya cerita mula-mula kan. Bermula dengan hadiah hari jadi saya, dia bagi surprise baju kaftan ya, daripada TikTok ya. TikTok ni lah puncanya untuk kita tahu viral sesuatu, sebab TikTok ni adalah satu sosial media yang cepat blow, cepat tersebar dan mempunyai terbanyak jumlah followers atau jumlah pengguna. Jumlah pengguna tu ayat benar dia. Jadinya mungkin ada dekat sana boleh tap skrin ya, sebab saya nak end live dah tak lama dah ni. Tak lama lagi saya nak end live dah. Okey, sebelum saya end live, saya akan share sebenarnya ada penutup dia ya. Selain pada baju kaftan tu, saya tak masukkan dalam shop, sebab nanti akan datang. Saya nak tunggu baju next ya. Baju next yang kita dapat nak buat sekali, sebab kalau nak tunjuk satu baju saja saya dah share dekat post. Saya dapat yang latest adalah pario, kaftan pario. Kaftan baju pario tu daripada kain dia,
Jadi jenis Vario pun asalnya baju mandi ya, pakaian mandi, dan dia menggunakan pelbagai cara ikatan untuk menjadikan baju mandi. Kini dah jadi viral juga, menjadi pakaian yang dia dah jadi kain ya, senang nak jadi kain. Kita boleh ikat, sama ada kita nak ikat belakang, ikat tepi kan. Itu ikut kreativiti seseorang lah. Kalau macam saya tak nak nampak sangat cara ikatan tu kat depan. Bila pakai kaftan tu kena ikat tepi ataupun belakang, jadi tak adalah nampak baju tu gelembung. Sebab masa mula saya buat tu, saya terus buat photoshoot tu, nampak gelembung sikit kan, sebab kain dia, tali dia tu, kain dia jenis menggelembung kan. Jadi dia nampak nampak buncit lah kan, daripada baju tu nampak dia buncit sikit. Kena pandai lah buat macam mana nak cara ikat kain Vario tu. Okey, saya dah cerita pasal tentang kaftan Vario tadi. Saya tengah tunggu next, supaya nampak lagi berwarna-warni baju tu kan. Next baju kaftan. Apa lagi saya nak share tadi yang saya tunggu next daripada TikTok Shop. Sebab dekat bawah tu semua saya dah share. Last sekali saya dah pinkan tentang bekas selat Arab kosong. Anda boleh dapatkan kat situ. Okey, seterusnya akhir sekali sebelum penutup ya. Sebagai perfumer ya, sebagai pembuat perfume ya, dengan jenama Nisha, kita dah buat sebenarnya rebranding ya, daripada nama asal dah tukar kepada Nisha sekarang. Ni is my name, Shah is my youngest name. Jadi saya kekalkan nama Nisha tu, dan saya ingin tawarkan ya kepada mungkin anda yang mendengar ni, untuk bersama-sama lah ya, untuk memberi ataupun baik, takut dia patah. Mana pensel tadi? Untuk business collaboration ya dengan Nisha. Anda boleh email, saya ada sertakan email. Mana-mana post sebelum ini yang share tentang Nisha Parfums, dekat situ ada saya letakkan email. Ada 2 email ya, email asal dan email yang terbaru. Ni tak nak dia tu, tak nak patah. Jadi anda boleh email dengan saya kalau anda ingin bertanya lanjut tentang Nisha Parfum. Saya tunjukkan contoh dia. Ni yang kita dah ada. Yang ni 50 ml. Bahan-bahan dia dalam ni semua jadi ya. Semua daripada perfume yang kita ada. Saya tawarkan ada 100 jenis perfume ya. Semua kita ambil daripada perfume-perfume yang lain, kita nak bawa yang sama tak ya. Jadi dalam Nisha Parfum ni semua adalah yang saya terilham lah nak buat macam mana. Contoh dia macam ni kan. Anda boleh tengok dekat ni. Anda boleh lihat dekat hashtag Nisha Parfum tu kat situ ya. Saya akan saya akan tulis kat komen tu. Boleh pergi kepada hashtag ni. Jadi banyak jenis-jenis Nisha Parfum yang mungkin anda boleh lihat, ataupun sekarang kan orang popular decanter kan. Jadi anda boleh juga dapatkan secara decan untuk tahu bau setiap perfume kita. Boleh lihat dia punya bahan-bahan dia kan. Ini boleh letak dapur dah. Tapi kalau dia dah okey tu tak apalah, nanti kemudian kita letak. Okey, sekali lagi bagi anda yang berminat dengan perniagaan perfume ya, Nisha Parfum menawarkan kepada anda business collaboration. Anda boleh hantar email ya kepada pihak kami, dan kita boleh berbincang sama ada anda ingin dapatkan membeli secara decan ya, ataupun anda ingin niagakan balik secara decan. Kalau anda memang decanter, ramai saya tengok ya, popular dekat Malaysia ni. Saya tengok ramainya orang kita memang sukakan perfume ya. Ada yang betul-betul dia suka yang jenama asal ya, ada yang dia suka bau-bau yang hampir-hampir ya. Dan saya mohon maaf kalau ada yang yang tak kisah kepada perfume yang berkemikal itu, sebab dia mungkin ada yang tak tahu ya, tak faham tentang perfume chemical yang ataupun sintetik ya. Kalau nak chemical, nak sebut pasal chemical ni, kita tak boleh nak elak kan. Cuma kita boleh minimize ataupun kita boleh memilih yang semula jadi ya, memilih yang semula jadi.
lebih kepada kita nak elakkan masalah-masalah yang mungkin kalau anda sensitif ya, sensitif kepada bau-bauan, sensitif kepada bahan-bahan sintetik ya. Ada saja yang yang memang dapatkan produk daripada kita, rakan saya pada luar kan. Dia kata dia beli produk yang berjenama ni. Jadi saya tahu jenama tersebut yang harga dia beribu-ribu satu botol tu adalah menggunakan bahan sintetik, bukan bahan asli. Sebab gaharu ni, kita ni mujur, kita ni sangat, Malaysia ni bumi yang sangat berkat, sampaikan kita ni adalah pengeluar gaharu yang terutama di dunia. Jadi kita boleh dapatkan gaharu yang sebenar. Jadi dekat luar tu, macam saya katakan tadi, jenama yang mahal yang kawan saya ni dia beli berharga beribu-ribu ringgit. Kawan saya dekat US. Dia memang penggemar perfume dan sangat sensitif dengan perfume yang mahal, perfume yang ada sintetik. Jadi saya tahu bila dia share dengan saya tahulah perfume tu ada menggunakan bahan sintetik kan, sebab dia kata dia akan mengalami batuk, alahan, sesama terus kan bila dia spray saja kan, contoh macam ni kan. Dia spray saja, dia kata sebab dia mempunyai alahan yang teruk, dia dah tahu dah bahan tu memang ada kesan dekat dia bila dia terus rasa sesama nak bersin kan. Jadi itu kebaikan dia bila kita menggunakan produk yang bahan-bahan semula jadi kan. Selain pada manfaat dia besarlah dia sebenarnya, sebab Nisha Parfum ni menggunakan gaharu ya, gaharu semula jadi. Yang ni pun sebenarnya ni saya share dengan anda. Ini adalah gaharu, pelbagai jenis gaharu, pelbagai type ataupun jenis dan juga grade ya. Saya masukkan dalam satu botol dan kita cairkan untuk memudahkan, sebab kalau yang pekat punya tak boleh sembuh kan. Pekat punya dia kita memang guna calit saja, dan bila susah sangat nak dapat, mahal kan, jadi kita memang akan cairkan dia untuk mendapat jumlah yang lebih banyak dan boleh simpan lama kan. Sebab sayanglah benda yang mahal kita nak gunakan secara pekat ataupun 100% dia sahaja, memang sayang nak guna dan juga tak nak cepat habis kan. Itu yang sebenarnya, sebab susah nak dapat ya, nak dapatkan yang wild punya tu, yang wild semula jadi tu, yang daripada hutan tu memang susah. Memang harga dia, sebab itulah harga dia mahal ya. Yang dapat daripada pokok betul-betul yang tak ada disuntik dengan bahan sintetik untuk menggalakkan gaharu itu muncul ataupun keluar daripada kulit pokok tersebut, dalam teras pokok kayu tu, daripada pokok kayu gaharu tu kan. Sebab tak semua pokok kayu gaharu yang ada minyak gaharu tu. Itu sebabnya harga dia terlalu mahal. Dan perfumer luar negara, tidak hairanlah perfumer luar negara dia menggunakan bahan sintetik yang mempunyai bau yang sama dengan gaharu. Cuma saya dah tahu lah rahsia dia kan, perfume apa yang dekat luar tu yang harga beribu-ribu sangat tu, satu botol, sama ada bahan dia semula jadi ataupun tidak. Sebab daripada customer kita yang dah beberapa tahun ni, itu yang saya kumpul maklumat. Dan kita tahu kita jangan kita jangan memburukkan satu-satu brand tu, sebab itu adalah hak dia kan. Kita tak boleh rendahkan orang. Nanti kalau orang rendahkan kita punya brand kan, kita pun akan rasa sesuatu juga kan. Jadi menghormati brand orang lain, dan saya menghormati perfumer lain yang hebatnya mereka ya, mengenal pasti ataupun kebolehan mengilhamkan satu-satu perfume tu bukan senang ya. Terutamanya yang daripada dia tahu bau asal bau bahan-bahan tersebut ya macam mana, kemudian tu bila dirangkumkan ya, digabungkan dengan bau-bauan jenis-jenis mungkin herba ke pati bunga yang lain ke kan, jadi bau dia macam mana. Kemudian tu banyak lagi jenis-jenis minyak yang dicairkan dan dijadikan jenis semburan kan. Itu memang tak dinafikan, tu bakat masing-masing dan kesenian, bakat seni yang tidak semua orang ada. Dan itu yang kita perlu menghormati kan, hak masing-masing kan. Jadi yang saya boleh kongsikan kepada anda, tidak semua jenama perfume dekat luar sana yang berharga kayangan tu tidak semua daripada bahan semula jadi ya. Sebab kita dapat perkongsian daripada customer kita juga yang lain-lain kan, yang memang pengguna
ataupun pencinta wangian kan, ataupun yang ramai kat sana yang suka buat collection wangian, ataupun yang mengkaji juga. Saya banyak belajar daripada terutamanya orang Timur Tengah ya. Mula-mula dulu saya banyak belajar daripada orang Timur Tengah. Bila bahan tu tak ada dekat sana, jadi diorang lebih menghargai dan lebih mengetahui sebab gaharu ni dia berasal dari pukul 1.26 ya. Gaharu berasal dari syurga. Antara salah satu benda di atas dunia ni yang berasal daripada syurga. Dia ada cerita, dia ada sejarah dia yang saya dah jumpa info dia ataupun sejarah dia. Pokok gaharu ni dia ada 4 benda ya atas muka bumi ni yang daripada syurga. Pertama Hajar Aswad, ramai orang tahu memang Hajar Aswad, tapi yang 2 benda ni yang kita tak perasan, batu yang ada dalam makam Nabi Ibrahim. Satu lagi buah tin. Buah tin kan ada dalam Quran kan, surah At-Tin kan, wat-tini wa zaitun. Itu punya buah tin daripada syurga. Dan pokok gaharu ya, pokok gaharu pun sebenarnya memang daripada syurga. Itu sebab dia berbeza sangat-sangat daripada pokok yang lain ataupun wangian yang lain ya. Dia bukan macam pokok bunga ataupun bunga-bunga yang kita masak dan terus dapat wangian dia. Dia unik sangat dan susah untuk dapatkan sebab dia hasil daripada bakteria yang hidup dalam pokok ataupun teras pokok gaharu ni. Dan sejarah dia tadi cerita saya tak habiskan sebelum saya nak tamatkan saya punya live hari ni. Saya nak kongsikan dengan anda macam mana cerita sejarah kayu gaharu ni. Kenapa pokok kayu gaharu ni ada juga di atas muka bumi menurut sejarahnya. Semasa Nabi Adam kan, Nabi Adam berbuat salah dan Allah murka dengan Nabi Adam kerana makan buah huldi tu kan. Jadi Nabi Adam ni Allah murka dan diperintahkan turun ke bumi kan. Allah murka sangat-sangat dan kena halau daripada syurga. Jadi bila Allah murka, mestilah sesuatu yang sangat sedihkan. Kita tak dapat nak bayangkan kesedihan tu macam mana, kita pun tak tahu. Kita cuma tahu sejarah saja kan. Bila Allah murka, kita memang tak dapat nak bayangkan macam mana pencipta murka kepada hamba-Nya. Tapi cerita dia dekat situ, macam mana pokok gaharu ni dia menjadi tempat bernaung ya, seperti memujuk Nabi Adam. Dia menjadi tempat bernaung kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam dimurkai oleh Allah. Jadi dia jadi macam pelindung ya, macam memujuk Nabi Adam ni tadi. Sebab Nabi Adam tak ada siapa yang nak bersama-sama dengan dia masa tu. Macam kita lah, bila kita kena marah, kalau ada yang kakak kita datang, kita kan pujuk ataupun dekat yang kita sebab kesian kat kita, kena marah sangat-sangat kan. Jadi kakak tu pun kena juga marah balik kan. Kadang-kadang saya bulan kan tu lah akan selalu macam tu. Siapa yang menyembelahi orang yang kena marah tu kena. Jadi cerita dia pokok gaharu ni macam tu lah. Bila dia menaungi Nabi Adam, bila Nabi Adam kena marah, kena dimurkai oleh Allah kan kerana kesilapan dia dekat syurga, dengan pokok gaharu tu juga dihalau ke muka bumi ni. Dan Allah katakan kamu lebih kurang ya, saya boleh ceritakan tu, kamu akan turun ke bumi dan kamu akan bermanfaat kepada manusia hanya setelah kamu dibakar. Dan kita dapat tahu juga pokok gaharu ni, kita nak tahu bau dia pun ataupun nak dapatkan minyak dia, bila kita masak minyak ataupun kita masak daripada minyak gaharu. Nak dapatkan minyak tu kita kena masak kayu gaharu yang ada minyak tu. Kayu gaharu yang dah dijangkiti oleh bakteria yang ada gaharu tu, dimasak untuk keluarkan minyak tu, untuk memisahkan minyak dia daripada kayu gaharu tu sendiri. Jadi masak tu lama beberapa jam, masa yang panjang untuk dapatkan manfaat dia. Dan satu lagi, dibakar kayu gaharu tu. Kayu mengandungi gaharu, sama ada kayu gaharu sinking ataupun yang kita letak dalam air dia tenggelam. Tu kayu gaharu yang paling mahal, yang padu dengan minyak dia. Jadi kalau dia begitu saja, dia just bau saja, tapi kita tak dapat manfaat sepenuhnya selain pada dapat bau. Tapi manfaat dia, bila dibakar kayu gaharu tu, dia punya asap tu, bau wangi tu, pertama memang kita dapat bau ruangan, bau kat rumah, dan benda-benda yang tak baik tak suka ya. Dan menarik benda-benda yang baik-baik datang kat rumah. Malaikat suka, makhluk-makhluk yang baik-baik suka bau-bau wangi.
Benda yang tak baik memang dia larilah, dia takut lah, syaitan larilah, dia takut ya. Benda tak baik. Jangan salah tafsir pula asap tu kata syaitan suka atau jin suka. Tak, salah sebenarnya. Sebenarnya asap yang bagaimana ya, syaitan ni tak sukalah benda yang tak baik, benda yang busuk ya. Tetapi kalau gaharu dia takut sangat benda-benda tak baik ni. Jadi manfaat gaharu ni, asap dia tu menakutkan benda-benda yang tak baik, mengelakkan benda-benda jauh. Kemudian tu manfaat dia antaranya macam saya dulu saya tahu tentang gaharu ni daripada arwah bapa. Jadi bila setiap kali saya bakar kayu gaharu tu, dia macam retrospect time, ataupun saya dapat kembali macam time travel. Saya teringat balik arwah bapa. Padahal dah tak ada dah berapa belas tahun lebih kurang 18 tahun dah arwah bapak dah tak ada, tapi boleh mengingatkan saya balik bila saya bakar kayu gaharu. Kalau anda tak percaya, anda boleh cuba ya, setiap kali anda sama ada memakai wangian ataupun macam contoh mudah, kita pergi dating kan, kita dengan suami kita lah contohnya kan. Ni nak buat kira-kira selamat dating dengan suami kita pakai minyak wangi, suami kita ingat kita momen tu dan kita sendiri ingat ya. Kemudian bila kita pakai balik perfume tu, kita akan ingat momen yang kita memula dating tu tau. Itu yang saya ceritakan ya, antara kebaikan gaharu ni, bila kita bakar wangian dia tu ataupun minyak wangi dia tu boleh menyebabkan kita ingat perkara yang berlalu. Maksud dia macam ketika kita memula menggunakan bauan yang sama, bahan yang sama, memori tu dia datang balik tau. Jadi dia menyenangkan hati kita. Kalau dari segi saintifik dia, dari segi medical, dia membuka paru-paru. Macam saya ni, saya dulu ada masalah asma yang teruk ya. Selepas saya kena ada masalah paru-paru, muntah darah, dan ada separuh daripada paru-paru saya dah bocor, berlubang ya. Saya tengok dalam X-ray tu, bintik-bintik tu berlubang dah. Doktor cakap ini lubang dah berlubang tu sebabnya muntah darah. Saya tak tahulah muntah darah tu sebab apa. Masa tu orang bapa ada lagi. Tapi jarak jauh lah dia rawat saya, alhamdulillah. Dan dari situlah bau kayu gaharu tu menenangkan, sampailah saya sembuh. Sampai sekarang lah ya, saya jadi tak boleh nak tinggal. Gaharu sentiasa ada dekat saya. Macam ni minyak dia, macam saya sesama sikit-sikit, tak tahan Allah. Dia walaupun dah sembuh sepenuhnya kan. Saya baru dapat tahu juga daripada Dr. Wan Dr. Wan share. Kalau anda lihat dekat TikTok ni ada Dr. Wan share ni, famous kan. Ada juga dekat Instagram, saya tak boleh sebut sosial media yang lain. Jadi Dr. Wan ni dia share tentang saya dulu doktor diagnose TB saja, dia sebut TB saja, tapi tak sampai 6 bulan saya dah berhenti, 2 bulan dah berhenti dah rawatan TB tu. Sebab doktor dia akan nak ambil benda yang ada dalam medical kan, dia akan diagnose kita macam tu. Jadi masa tu saya sembuh dalam 2 bulan dah, sembuh, tak perlu makan ubat dah, sampai 11 ubat kan, sampai mesti makan sampai jadi satu kesalahan kalau tak makan, datang van daripada hospital kalau saya tak datang hospital untuk ambil ubat tu, untuk ikut sebab kalau ikut medical dikatakan TB tapi bukan TB sebenarnya. Bila dah sembuh tu bukan TB, sebab TB 6 bulan. Saya tak sampai 6 bulan, 2 bulan dah sembuh, alhamdulillah. Okey, jadi cerita dia dekat situ bau asap gaharu dan minyak gaharu ni menenangkan boleh melegakan paru-paru saya. Dr. Wan tadi dia kata apa? Pesakit TB ni sebenarnya kesan dia lebih teruk daripada pesakit COVID. Barulah saya sedar sebenarnya pesakit COVID ni dia kalau saya dah alami yang lebih teruk. Jadi bila kita menghadapi COVID ni, rupanya tidaklah terlalu sekejap kita ada barang. Dah buka belum? Belum. Okey. Kalau order. Ya. Tak sudi nak. Bukan nasi. Tengok. Nak tengok. Apa nak tengok? Bukan, kalau TikTok shop dia ada dekat atas tu. Tak. Dia tahu kalau Kalau TikTok shop dia ada tulis dekat atas tu. Okey.
kita dapat barang delivery kan tadi. Itulah kena ambil sekejap. Okey, baik. Jadi sambung balik cerita sedikit lagi sebelum saya end live, sebab cerita tak habis kan. Tentang gaharu tadi tu kan. Bila Dr. Wan tu cakap apa yang saya hadapi, sakit yang lepas tu lebih teruk daripada COVID kan. Jadi saya sedarlah bahawa apa yang sedar lalu yang dulu tu punya lebih teruk lagi kesan dia. Dan itulah yang saya kena jaga sampai sekarang kan. Tapi bila saya dah sembuh tu, alhamdulillah lah, kesan dia jadi saya cepat mengesan bau ya. Kalau macam bau macam ni sikit-sikit ni, saya dah cepat kesan bau dia. Bau sama ada bau gaharu asli ataupun kalau chemical saya cepat nak terbatuk ataupun sesama kan. Kalau benda-benda yang semula jadi tu memang apa ni lah, kesan dia ya. Kesan dia tu kita cepat membau, saya cepat membau, saya cepat mengenal pasti bau barang sesuatu benda. Apa lagi sebelum saya nak end live, apa lagi saya nak sampaikan kepada anda? Okey, saya dah live ya. Great job, you are gone live for 30 minutes, 19 minutes. Memang saya nak break pun. TikTok dia memang akan bagi notification kan kalau kita dah lebih 1 jam, kemudian dia dah 90 minit ya. Jadi saya akan end live sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih kepada anda yang meluangkan masa. Dan saya akan naikkan video ni nanti selepas saya edit, saya upload dan saya edit, saya akan check dekat TikTok Center kan. Jadi cukup setakat ini. Bagi anda yang berminat nak tahu tentang Nisha Parfum, anda boleh hantar email dan boleh lihat dekat post-post Nisha Parfum yang sebelum ni. Kita ada sertakan email dan insyaAllah kita boleh bekerjasama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Yeah. Tiga. Kak Amina suka muka hijau. Sebab dia Allah dia muntah. Saya nak end live ni. Terima kasih kepada anda yang masih stay kat sana.